Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya Nurhalizan Hadirah binti Ruzlan, merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan kepujian. Dalam podcast khas graduat FKE sempena Istiadat Communication kali ke-23. Jadi bersama saya pada hari ini merupakan penerima bagi anugerah Chancellor, iaitu saudara Muhammad Zarif bin Muhammad Rafian. Jadi saudara Muhammad Zarif, dipersilakan memperkenalkan diri anda. Nama saya Zarif ataupun nama manja saya Zack kan. Umur saya 24 tahun, baru je grad ni. Kenal dengan diri saya, mungkin background saya sekarang ni alhamdulillah lah, Allah bagi saya peluang untuk kerja, iaitu dalam bidang oil and gas lah dekat Pasir Gudang. Saya memegang jawatan sebagai project engineer dalam skop electrical and instrumentation. Wow, menarik. Okay, baik. Akan ada lebih yang menarik. Sebelum saya bertanyakan soalan kepada saudara Zarif, ingin saya ucapkan selamat datang ke podcast kami dan tahniah kami ucapkan kepada saudara Zarif di atas anugerah yang Alhamdulillah. Okay, soalan saya yang pertama, seperti yang kita sedia maklum, saudara Zarif merupakan mantan Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2021-2022. Jadi bagaimana saudara Zarif membahagikan masa di antara jawatan yang dipegang dan akademik yang dibawa? Okey, untuk konteks tambahan kepada pendengar dekat luar sana, saya jadi APP ni masa saya tahun 3 separuh, maknanya tahun 3 1 sem and then tahun 4 1 sem lah. So maknanya waktu FYP saya tu dalam masa sama saya jadi MPP lah kan. To be honest, kalau tanya saya buat penjagaan masa ni, saya agak-agak je lah. So maknanya macam ni kan, if you want to be an active student kan, kita tak boleh expect something will goes in our way. Sometimes dia ada je wahyu-wahyu yang random. Tiba-tiba dia cakap sepatutnya esok ada satu lab yang sangat penting. Tiba-tiba Zarif dia datang meeting esok. Macam tu. Jadi maknanya regarding to time management itself is a skill kan. Macam mana you nak control yourself kan within the sets of pressure lah. Dari jawatan you nak study kan. So try to prioritize lah macam mana you nak manage your task tu. And also within the prioritization kan, of course lah study tu paling prioritize lah, priority lah kita. Of course. Tapi kita kena check frequency on that, dia punya priority tu. So let's say kalau kita always put our time on study kan, habis tu jawatan yang kita sandang ni macam mana kan, student dah undi kita lah, tu contoh lah, contoh kan. So for every sets of situation, semua orang Allah bagi situasi yang berbeza lah. Jadi macam apa yang Zack cakap tadi, kalau boleh try to suit it on yourself lah, macam mana. Sebab semua orang berbeza kan, macam tu. Betul, masa pun orang berbeza-beza, masalah pun berbeza-beza, betul? Betul. Okay, jadi saya nak tanya Zarif, sepanjang menjadi pelajar dan menyandang jawatan APP ni, ada tak cabaran-cabaran yang agak besar yang Zarif hadapi? Okey, bagi saya cabaran yang paling besar saya hadapi adalah berhubungan dengan manusia sendiri lah sebenarnya. Sebab apa pun buku yang tertulis dekat dalam muka bumi ni, kita tak ada satu buku pun yang boleh predict apa yang manusia akan buat on the next hour, on the next day, on the next weeks. Because of during the meeting itself kan, okay, we are decided, okay, kita ikut cakap A kan. Tiba-tiba kita nak execute minggu depan, but keesokan harinya without A knowing, maknanya orang A ni tahu kan, dia buat satu meeting untuk disregard apa yang A cakap, and then dia buat satu kesimpulan baru ataupun idea barulah. Sebab itulah for me myself, I'm an engineer. Masalah berkenaan dengan teknikal ni boleh selesaikan, kita check balik buku, check balik prosedur, faham material, faham prosedur, everything kita boleh selesaikan lah, insyaAllah dengan izin Allah. Tapi regarding to cara manusia berfikir, cara memahami manusia itu sendiri, semua orang dia macam satu kain yang berbeza-beza lah corak. Itulah bagi saya perkara yang paling mencabar lah sebenarnya. Dia masih belajar untuk mengenali manusia lah, mengenali dan memahami perasaan manusia. Betul. Kita kena sentiasa belajar. Okay, baiklah, kita ke soalan seterusnya. Jadi apakah perasaan saudara sendiri bila diberitahu yang anda merupakan penerima anugerah Chancellor?
I still remember that moment. Sebab time tu saya tengah 2 minggu bekerja. Kan, bila kita cakap time tu kita baru lagi bekerja, kita sentuh konteks kerja sebab nak tanya perasaan tadi kan. Bila kita baru lagi bekerja, kita banyak lagi benda tak tahu. Jadi dekat dalam dunia oil and gas ni dia keras sikit. Jadi orang kata kalau kena maki tu RM1 kan, RM1, 80% tu confirm dapat. 80% tu confirm dapat. Jadi time tu betul-betul baru lepas kena maki kan. Ini tengok cek dalam email, tahniah anda merupakan penerima anugerah Chancellor kan. Time tu lah tengah blur-blur kan, kena maki kan. Chancellor kan, okay. Macam tu je lah. But bila balik kan, fikir balik, anugerah Chancellor macam tu kan. Anugerah Chancellor lepas tu try tanya dekat ex-TD Hepa kita lah, Dr. Heblawati. Cakap, betul ke doktor saya benar ni kan? Saya cakap, betul lah awak dapat email kan? Cakap, dapat. Dia apa beza anugerah Chancellor dengan Net Chancellor? Saya start to compare kan. Lepas tu the realization tu start to snap lah. Dia cakap, wish, serius lah aku ke orangnya kan? Tapi benda yang paling penting sekali apa yang saya rasa time tu adalah saya adalah orang yang paling tak deserve lah untuk anugerah tu. Tapi somehow terpilih juga, alhamdulillah lah, rezeki saya. Alhamdulillah lah. Okay, mantap. Seterusnya, seterusnya kita ke soalan yang ketiga. Jadi apakah pencapaian yang Saudara Zarif pernah dapat sepanjang berada di Nutation, dan ataupun program-program besar yang Zarif pegang ataupun macam mana? Okey, berkenaan dengan pencapaian lah, bagi saya satu pencapaian saya yang besar, mana saya salah satunya wakil daripada Malaysia untuk menyertai pertandingan ASEAN Youth Photography lah. So maknanya dalam seluruh ASEAN ni kan, dia akan ambil satu wakil untuk ambil gambar lah basically. But unfortunately Malaysia tak dapat menang lah sebab time tu COVID, kita tengah lockdown. Jadi saya nak keluar pun tak boleh lah. But luckily kan, I need to mention on this, I need to kita kena highlight lah orang ni, which is our ex-dekan lah, iaitu Prof. Rosli. I'm really thank you so much because of you lending me your drone lah kan. Dah 2 tahun, dah konvo baru nak pulang balik kan. So itu pencapaian yang paling baiklah saya pernah hadapi lah. Sebab semua orang yang masuk dekat dalam pertandingan tu, dia orang ada background media, but saya seorang je yang ada background engineering lah dekat dalam tu. Electric FKE. FKE selamanya di hati. Okay, baiklah, seterusnya soalan yang terakhir. Kita dah ke soalan yang terakhir dah pun. Apakah motivasi ataupun pesanan ataupun nasihat buat mahasiswa-mahasiswi di luar sana ataupun buat penonton-penonton kita untuk berusaha bersama-sama mendapatkan kejayaan seperti Saudara Zarif sendiri? Okey, first of all, mari kita berpijak di bumi yang nyata lah. Baik. Pertama sekali, kita kena faham lah. Bila cakap contohlah anugerah diraja ke, anugerah Chancellor ke, seorang akan dapat satu je dalam beribu-ribu orang, satu je akan dapat kan. Jadinya if you want to be that person, you need to make sure you stay active within the university lah kan. Try to make sure you expose yourself kan. Kalau bab kata FKEE ni, dia terkenal dengan transformasi minda kan. You need to transform your mind kan. Jangan terlalu jumut in engineering kan. Just like myself, I would like to involve myself in technopreneurship lah kan. I ada involve dengan F&B, buat bisnes. Sebelum ni buat studio gambar. Apa lagi, buka bengkel motor dekat FKMP. Apa lagi, kita buat event consultation kan. Jangan terlalu jumpa dalam engineering lah. Kalau boleh buka minda tu, open your scope kan. Bila kita open scope kita, sebenarnya at the same time kita exposing ourselves to people, and also for us to know that okay, banyak lagi sebenarnya benda yang aku tak tahu. Sebab kalau to be honest to make yourself better, you need to have a certain set of skill, maknanya soft skill lah kan. Jadi soft skill tu nak dapat bukan daripada baca buku electrical circuit banyak kali ke, tak. Soft skill takkan upgrade kat situ. Soft skill datang daripada pengalaman, dan daripada pengalaman tu sebenarnya dia datang sekali dengan apa? Dengan kegagalan. Satu nasihat saya sebenarnya, apa yang menyebabkan kita ni tak dapat advance ourselves is because of kita ni takut dengan kegagalan. Dan apa yang saya bangga dengan diri saya adalah
saya alhamdulillah lah, saya bangga dengan diri saya adalah saya jarang takut dengan kegagalan. Which is good. Kecuali kalau benda tu melibatkan kos kan, melibatkan kena maki, and then kita akan ini kena make sure fikir betul lah kan. Tapi jangan takut dengan kegagalan lah, sebab macam kita ni student lagi tau. Jadi kalau gagal ni, insyaAllah lah universiti akan tanggung, jangan risau. Jadi kalau boleh take the risk, high risk high gain lah. Macam tu. Setuju. Panjang pula. Panjang tak apa. Aduh. Okey, soalan saya tambahan Okey, boleh. Okey, maybe boleh Saudara Zarif sendiri boleh bagi tahu kepada penonton-penonton ataupun mahasiswa adik-adik kita di luar sana, macam mana untuk kita achieve maybe orang kata kriteria lah untuk mendapatkan anugerah Chancellor. Maybe ada di luar sana yang tak tahu. Okay, if I'm not mistaken, during my graduation batch, you need to at least require 3.5 CGPA. Lepas tu, you need to make sure you can prove yourself to the university that you are a contributor to the university. So macam mana kita nak jadi contributor kepada university? Masuklah program international kan. Mungkin tiba-tiba dekat dalam UiTM kita dah ada satu pusat untuk ASEAN kan, disebabkan hasil contribution student tu kan. Itulah maksudnya kita punya contribution to the university lah. Tak kisahlah apa ni, technopreneurship, in arts and media kan. Make sure you contribute to the university itself. Jadi AJK ke, starting from the lower ground lah. Betul, from next ke atas kan, slow. Okay, jadi terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Zarif di atas perkongsian. Terima kasih juga Saudara sebentar tadi. Sangat-sangatlah orang kata memberi manfaat lah. Okay, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, saya wakil FKAE ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Zarif dan tahniah di atas anugerah Chancellor yang diterima. Semoga Saudara Zarif kekal cemerlang, kekal sentiasa maju jaya di masa akan datang. InsyaAllah. Okay, thank you.